Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati Nazir Masjid Mujahidin Damansara Utama, yang dikasihi Imam yang bertugas Ustaz Nasir dan Bilal yang bertugas, yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa dan petugas-petugas masjid ini, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, adik-adik sedang hadirin rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia izinkan dengan pertemuan kita ini, yang mana kerana musim atau kerana era pandemik ini COVID-19, lama kita tak berjumpa. Tuan-tuan semua apa khabar? Alhamdulillah baik. Saya bermula di masjid ini rasanya tahun 2012 ataupun 2009-2012, dan 2013 sama-sama saya menunaikan haji dengan Ustaz Nasir, dan sampailah sekarang insya-Allah setiap bulan dijemput hadirlah bersama dengan tuan-tuan. Cumanya sejak mutakhir ini, bermula daripada 2020 sampailah ke saat ini, dan ini kali pertama kita dapat bersama untuk tahun 2022 ni. Jadi sepanjang 2 tahun ni tak salah saya ada 2 kali saya datang sini. Itu kerana pandemik yang menghalang kita, yang tak dapat bersama kerana SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin rahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita pagi ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita kongsikan bersama satu petikan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177, yang mana saya rasakan ayat yang kita baca ini akan memberikan infak kesan yang baik bagi kita, terutama di musim pandemik ini, supaya dapat kita melakukan yang terbaik, supaya kita sentiasa dapat mempersiapsiagakan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan apabila menjadi hamba Allah yang terbaik, mudah-mudahan kemenangan akan sentiasa menyebelahi kita, kemenangan di dunia, apatah lagi kemenangan di akhirat. Baik, ayat yang saya bacakan tadi sebagai pembukaannya daripada surah Al-Baqarah ayat 177, yang bermaksud kebajikan itu atau kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat,
malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, yakni musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan solat, yang menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah. Baik tuan-tuan, setiap kita sentiasa mendambakan untuk nak buat baik. Apatah lagi apabila kita mengakui ataupun kita bercita-cita untuk menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang terbaik. Jadi sentiasalah berlega-lega di minda kita untuk nak mencari peluang, nak berbuat kebaikan, untuk nak mencari peluang untuk nak membuat kebajikan, kebaikan atau kebajikan. Maka atas dasar itulah turunnya ayat ini, kerana Allah tahu setiap manusia itu sebenarnya dia mempunyai dalam insting, cakap Melayu, mempunyai rasa dalaman untuk nak sentiasa berbuat baik. Sama ada dia bukan Islam, orang tak beriman, apatah lagi kita orang yang beriman, yang kita yakin setiap kebaikan itu yang kita lakukan akan disimpan pahalanya dan menjadi bekal kita untuk penghidupan di sana besok. Kerana penghidupan di sana memerlukan kepada bekalan-bekalan kebaikan yang begitu banyak. Kerana hidup di sana, hidup buat selama-lamanya. Alangkah hidup di dunia ni, kalau tidak ada sekian-sekian banyaknya pendapatan kita, kita rasa macam tak boleh nak hidup. Kalau satu bulan kita memerlukan 3,000 contoh penghidupan kita, kalau kita dapat 1,500 atau 2,000, kita rasa lemas, tak hidup. Begitu juga di akhirat besok. Apatah lagi apabila kita mengharapkan kebaikan, kita memerlukan bekalan yang banyak. Bukan banyak, kena banyak sungguh. Kena nak hidup selama-lamanya. Kalau tidak ada bekalan, maka kita akan jadi, andai kata kita masuk ke syurga pun, kita jadi penduduk setinggan syurga. Cumanya setinggan syurga ni taklah macam setinggan di dunia. Setinggan syurga ni nisbah sini macam jutawan di dunia. Tapi menunjukkan di syurga besok ada yang terlalu kaya. Ada juga setinggan orang miskin, tapi masuk syurga. Baik, apakah kebaikan yang nak kita buat yang boleh kita jadikan bekalan menerusi apa panduan yang Allah berikan kepada ayat ini? Baik, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Tidaklah dinamakan kebaikan, laisa birra, bukanlah dinamakan kebaikan dengan hanya menghadapkan muka-muka kamu ke arah timur dan ke arah barat. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ayat ini sebenarnya kalau asbab nuzulnya dituju kepada orang Yahudi dan Nasara, ahli kitab ataupun Bani Israel yang ketika itu duduk di Madinah, zaman era Rasulullah di Madinah. Jadi turunnya ayat ini kerana sebelum pada ini turunnya ayat yang Allah suruh ubah kiblat, iaitu ketika Rasulullah di Mekah, masa era Mekah, kiblat menghadap Baitul Maqdis. Tak jadi masalah lah, kerana Rasulullah buat dua dalam satu. Dia akan berdiri di sebelah selatan menghadap Kaabah, dan secara tak langsung juga menghadap Baitul Maqdis di sebelah utara. Jadi makna dua dalam satu. Jadi dapatlah kita faham, Rasulullah tu setiap kali dia solat, dia akan duduk di sebelah selatan, iaitu di bucu Yamani, di antara bucu Yamani dengan Hajar Aswad. Orang yang dah tengok tu tahulah. Jadi dia dua dalam satu lah. Tetapi apabila setelah berlakunya hijrah ke Madinah, Madinah terletak tengah-tengah antara Mekah di selatan dan Baitul Maqdis di utara. Jadi apabila nak semayang, nak solat,
Dan kebetulan masa itu pun fardu solat dah turun sebelum daripada hijrah tu dah berlaku peristiwa Isra' Mi'raj dan dapat perintah solat. Jadi Rasulullah pun solat menghadap ke utara, maknanya sudah membelakangi Mekah. Mekah di belakang. Dan pada rasa Rasulullah tak berapa seronok lah. Sebab Mekah tu dia dah cinta dengan Mekah, suka dengan Mekah. Jadi nak menghadap Baitul Maqdis tu bukan kata nak menderhaka kepada Allah, tapi hati kecil tu sentiasalah dia menghadap ke langit. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144 atau 154 itu menceritakan Rasulullah sentiasa menghadap muka ke langit. Hati kecil dia mengharapkan supaya dapat diubah menghadap ke Kaabah. Maka apa yang dihajat oleh Rasulullah itu Allah kabulkan. Turunlah perintah ketika Rasulullah berada di Masjid Bani Salam, iaitu Masjid Qiblatain sekarang ni. Turunlah perintah supaya mengubah arah kiblat. Maka ketika semayang itulah yang diriwayatkan kata semayang zuhur. Ketika itulah Rasulullah berpusing ke belakang, menghadap 180 darjah menghadap ke Kaabah. Jadi hal itu jadi isu besar. Jadi isu besar di Madinah masa itu. Orang Yahudi, Nasara ambil peluang. Kata, kau tengoklah, yang engkau tengok seorang yang mendakwa Nabi, ini keajarannya. Semayang kejap menghadap sana, kejap menghadap ke sini. Ini tak betul. Dan dia jadikan isu sungguh tu. Dia kempen sana sini, dia viral untuk sesuai zaman dia lah. Cerita sana, cerita ni, kutuk Islam, kutuk Rasulullah. Alasannya itu saja kerana berubah kiblat. Apatah lagi dia pun rasa ada sakit hati sebab kiblat dia Baitul Maqdis, orang Yahudi. Bila Islam datang adab Baitul Maqdis juga, dia kata ini agama Islam ni agama kami, dia tiru kami. Dia tiru kami Islam ni. Apabila berubah kiblat pula ada isu dia lain. Jadi isu tu berlaku lama berbulan-bulan. Ada pun ada kiblat tu selepas 8 bulan sekitar itulah Allah perintahkan selepas hijrah 8 bulan atau 7 bulan 9 bulan itulah dia arah, tak sampai setahun Allah arahkan tukar kiblat. Jadi isu tu berlaku lama. Berlaku, orang Yahudi viralkan sungguh, kutuk sungguh. Maka dengan sebab itulah turun pula ayat ini yang kita baca pada pagi ini. Bukanlah kebaikan itu kerana menghadapkan muka-muka kamu ke arah timur dan ke arah barat. Sebab apa? Timur, orang Nasara, kiblat dia menghadap ke timur. Dia macam Jepun. Adab menghadap matahari terbit. Itu orang Nasara. Atau kemudian yang kita katakan Kristian lah. Tapi sebenarnya Kristian ni bukan Nasara. Kristian ni kita katakan sebagai satu simpangan ataupun ajaran sesat daripada Nasara. Nasara tu sendiri dah tak betul. Dia macam Hindu lah. Hindu tu sendiri dah kita kata tak betul. Tapi daripada Hindu terpecah tak jadi Buddha lah. Buddha tu pecahan daripada Hindu. Kalau kita Islam ni Syiah lah kita kata. Pecahan daripada Islam. Mengaku Islam. Tapi sebenarnya dia dah menyimpang jauh. Dia dah membawa satu ajaran lain. Baik, orang Nasara tadi dia menghadap kiblat dia ke timur. Dan sedangkan orang Yahudi kiblat dia ke barat. Begitu rupanya. Dia khusus ke mana pergi pun ke barat. Jadi bukanlah kebaikan tu kamu menghadapkan nak hadap apa ni Baitul Maqdis ke, nak hadap Mekah ke. Bukan itu sebenarnya yang dikatakan kebaikan. Habis itu sebenarnya turun ayat itu pada Yahudi dan Nasara. Tapi kata ulama-ulama tafsir, setiap ayat yang Allah turunkan, walaupun ditujukan, ada asbab dituju pada orang kafir, dituju kepada orang musyrikin, dituju pada orang Yahudi. Tapi di sebalik itu, dia ada juga pengajaran untuk kita orang Islam. Sebenarnya itu yang lebih penting. Setiap ayat itu kita teropong tengok diri kita. Jadi dalam pada itu, bila diteropongkan kepada kita, maka jadilah tafsirannya begini. Tidaklah kebaikan itu, bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan muka-muka kamu ke arah kiblat. Ataupun lain dengan lain perkataan, tidaklah kebaikan itu kamu terus menerus duduk atas tikar semayang. Duduk atas tikar semayang.
daripada pagi sampai ke petang duduk kat masjid zikir, itu belum lagi dikatakan kebaikan. Bukanlah seorang itu yang kita kata baik. Kita tengok bukan main warak, bukan main hebat lagi, duduk kat masjid atas tikar semayang ya, ataupun letak masjid di rumah dia atas tikar semayang ya. Macam orang Yahudi zaman dulu, macam cerita siapa lupa bahasa nama yang akhirnya dituduh berzina tu, Ali Al-Bandar. Dia duduk di rumah dia atas tikar semayang ya, berpuluh-puluh tahun beribadat, bukan sedikit masa. Jadi ayat ini maksudnya kalau ditujukan kepada kita orang Islam, bukanlah kebaikan itu kamu terus duduk atas tikar semayang. Walakin mana dia? Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu iaitu orang yang beriman kepada Allah. Ini mula-mulanya nak kenen kepada apa tu orang Yahudi dan Nasara tu lah. Jangan kamu sangka ngadap Baitul Maqdis itu satu kebaikan. Tapi kebaikan sebenarnya kamu kena beriman dulu. Amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Kalau pada kita orang Islam, bukanlah kebaikan itu semata-mata duduk di atas tikar semayang, akan tetapi kebaikan itu yang pertama-tamanya betulkan yang di dalam dulu. Maksudnya betulkan roh kamu, betulkan iman kamu. Pertamanya, sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, semua beriman. Namanya Islam, dia beriman. Tapi bagaimana cara berimannya? Apa ikutannya? Apa mazhabnya? Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, telah ijma' segala ulama di seluruh dunia daripada zaman selepas tabi'in, iaitu masuk ke zaman 400 tahun selepas munculnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka ulama sepakat dan ijma'. Sedangkan kita dalam Islam, hukum yang kita pakai asas pada tiganya. Pertamanya Quran, keduanya hadis, dan ketiganya ijma' ulama. Jadi ijma' ulama ni sudah jadi hukum, malahan dia lebih atas daripada Quran dengan hadis. Sebab Quran dengan hadis kita tak mampu nak keluarkan hukum. Kita boleh baca Quran, kita boleh baca hadis, kita tahulah sampai sedikit. Siapa yang tahu bahasa Arab? Siapa yang tahu bahasa Arab pun mahir bahasa Arab, dia tahulah cerita dalam hukum. Tapi nak mengeluarkan hukum tu bukan boleh pandai-pandai sendiri. Kita kena bersandar juga kepada ulama. Kita kena ikut juga ijma' ulama. Jadi ijma' ulama ini menjadi hukum. Sedangkan dalam bertauhid, dalam kepercayaan kita kepada Allah SWT, ijma' ulama confirm dah seluruh dunia daripada zaman itu sampai sekarang mengatakan dasar akidah yang benar, dasar akidah yang berjalan di atas jalan yang lurus, yang diiktiraf oleh semua ulama adalah dasar akidah yang dibawa oleh, yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di luar daripada itu, jawabnya bermasalah. Walaupun nampaknya betul, nampaknya satu pihak tu dia lebih hebat dengan hujahnya, dengan dalilnya, kita mesti terus pegang Al-Quran, kita terus mesti ke hadis. Nampaknya memang betul, tapi ulama tak iktiraf. Ada masalah-masalah di dalam hujah-hujah mereka, ada masalah-masalah sana di sinilah. Jadi pegangan, bila kata beriman dengan Allah, apa pegangan kita? Seterusnya beriman dengan hari akhirat. Ini menjadi dasar dakwah Rasulullah SAW pada peringkat awal di era Madinah, di era Mekah, iaitu beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Kenapa pentingnya hari akhirat tu? Supaya nak bagi tahu kita penghidupan kita bukan setakat di sini. Di sana besok ada lagi. Apa yang kita buat di sini, di sana besok kita akan dapat hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa buat baik kat dunia ni, ikut perintah Allah, taat, membuat kebajikan walaupun kecil, di sana besok ada balasannya. Balasannya besar pula tu. Begitu juga sebaliknya, siapa yang buat kemungkaran, derhaka, biut atau orang Perak, biut berbenar,
apa yang dibuat sini, di sana esok akan dirasa. Walaupun sekecil mana kita nak contoh, sekecil besar mata pen, halus bola pen tu, halus begitu kita pun dah tak nampak, tapi halus begitu lagi, di sana besok akan mendapat balasan yang besar. Bukan dapat balasan sehalus itu, dapat balasan yang besar. Jadi penting beriman dengan akhirat, penting. Dan seterusnya beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab Al-Quran yang kita ikut. Dan sampai itu kita beriman juga kepada ada kitab lain sebelum itu, Zabur, Taurat dan Injil. Taurat, Zabur dan Injil ikut susunan. Dan juga beriman kepada nabi-nabi. Jadi keseluruhan daripada saranan Allah tu maksudnya dalam kena betul dulu. Mantapkan yang di dalam dulu. Barulah duduknya kamu atas tikar sembahyang itu ada nilai. Ini cerita untuk orang Islam lah, untuk kita yang beriman. Duduknya, berdirinya kamu atas tikar sembahyang, atas sejadah tu baru ada nilai. Dalam itu kena mantapkan dulu, kena charge selalu, dan kena upgrade selalu. Tuan-tuan, iman ni menurut hadis yang ada, iman ni disebut, Rasulullah kata dia boleh naik, boleh turun. Kita sendiri pun boleh rasa gitu. Bila kita duduk di masjid dengar ceramah, naik iman kita, hebat. Apabila duduk dalam kereta, saya cakap ni pengalaman saya lah. Apabila kita duduk dalam kereta dengar radio klasik, ingat-ingat zaman dulu tu, ni iman kita. Ingat zaman dulu bila dengar lagu-lagu klasik, turun. Jadi iman ni memang realiti gitu, boleh naik, boleh turun. Jadi bagi seorang mukmin yang alert, yang cakna, dia sentiasa jaga imannya. Buka radio, naik kereta buka radio, tengok tutup pasal Quran. Maknanya dia tak bagi laluan kepada sesuatu yang boleh menurunkan iman dia. Pasal Al-Quran, baca Al-Quran supaya dia naik balik. Setidak-tidaknya dapat pahala kerana mendengar kalam Allah. Itu iman di dalam tu penting, sangat penting. Itu cerita utama dalam kehidupan kita, benda utama. Kemudian seterusnya ada lagi syaratnya. Sebelum kamu duduk atas tikar sembahyang tu ada syaratnya lagi. Yang tadi itu beriman, maknanya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita mantapkan iman tu menunjukkan ketaatan kita ataupun hubungan kita dengan Allah baik, kelas. Kita sekarang ni macam mana? Nilai sendirilah. Kata orang, tepuk dada tanya iman, bukan tepuk dada tanya selera. Seterusnya lagi kata Allah, wa atal mala ala hubbihi, dan dia menginfakkan, memberikan, memberikan, dia memberikan hartanya ke atas yang paling disukai, yang dicintainya. Maknanya menginfakkan harta, menderma, bersedekah, mengeluarkan harta kita bagi ke orang lain. Itu juga merupakan satu perintah daripada Allah SWT untuk melengkapkan kemukminan ataupun keislaman dalam diri kita tu. Kalau kuat atas tikar sembahyang, iman pun dikira-kira macam mantap lah. Kalau tak 100% pun 98% hebat. Tapi kedekut, Haji Bakhil bin Haji Kedekut, dia tak jadi. Kerana dia masuk dalam perintah Allah, wa atal mal, berikan hartamu kepada ke atas yang paling disukai. Paling disukai itu maksudnya apa? Ada nanti tafsir dia. Maknanya memberikan harta itu disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, bahawa setiap harta yang kita punyai, yang kita miliki, yang kita dapat, gaji bulan-bulan ke, kena set dalam minda kita. Semua yang kita dapat itu bukan semua kita punya. Apa yang kita perolehi kena set dalam minda, bukan semua kita punya. Apa yang kita dapat itu hak kita, dalamnya ada hak orang lain. Orang tu punya rezeki Allah bagi melalui poket kita. Rezeki dia memang dah ditakdirkan dia punya, tapi masa nak bagi tu Allah tak bagi direct kat dia, bagi melalui poket kita. Maknanya kita kena keluar, bagi dekat dia. Apa yang kita nak bagi? Ada hubbihi, benda yang baik-baik, yang kamu cintai. Janganlah bagi kalau baju
yang dah 5 tahun pakai, dah lusuh, warna pun dah tak cantik, itu yang bagi kita dah tak nak lah. Kalau orang tak nak ambil pun, kita pun buang orang tu sampah lah. Ataupun makanan-makanan yang dah kita lebih, yang dah tak larat nak habis, dah tak boleh nak makan, baru hantar ke masjid. Letak apa tu, satu masjid yang biasa saya beri ceramah, kalau keluar habis ceramah, keluar tu ada kuih. Ada kuih, bagus juga lah. Tapi nak relate kepada yang hobi ni. Oh, banyak kuih ni, ada orang meniaga tu, kuih yang dah tak laku, dia bagi ke masjid, boleh juga dapat ke pahala. Tapi tak samalah dengan yang sebut di sini. Beri yang terbaik. Hubbihi, hi itu ada juga huraian dia. Hi itu boleh dimaksudkan kepada pemberi. Maknanya pemberi itu bagi kepada yang dia rasa yang terbaik. Dia rasa benda yang elok lagi, manfaat lagi, yang terbaik bagi dia. Janganlah yang dah buruk-buruk, yang dah dia tak larat nak pakai lagi nak, kalau dia pakai pun malu. Itu yang dia nak bagi. Ataupun hubbihi, hi itu boleh juga ditafsirkan kepada penerima. Penerima tu maknanya dia nak menerima tu dalam keadaan yang dia perlu. Umpama si penerima, orang yang mengharapkan bantuan tu, dia nakkan bantuan makanan. Dia perlu kepada makanan. Ini baru terjadi banjir dekat negeri kita. Dia mengharapkan bantuan makanan, kita hantar bantuan pakaian. Pakaian nak buat apa, dia kata. Pakaian aku banyak selamat, dapat selamat, boleh pakai elok lagi. Yang aku nak makan syuru. Datang pakaian, orang sana bagi pakaian, itu bagi pakaian, menimbul pakaian. Sedangkan makanan tak ada, dia lapar. Itu hubbihi, itu maknanya bagi apa yang ketika itu dia perlu. Kita survey dululah apa rasa-rasa yang dia nak, yang dia perlu. Dia perlu hubbihi, yang dia perlu makanan. Ataupun dalam keadaan dia perlukan pakaian. Ini contohnya lah, makanan datang, melambat-lambat datang, sampai basi-basi tak makan. Orang tu nak kan pakaian, nak selimut malam-malam sejuk. Itu yang diperlukan. Makanan dah macam-macam orang bagi, dah penuh satu bilik, menimbul sampai jadi basi. Gitu. Tengok kepada keperluan, tengok kepada keadaan. Kemudian kepada siapa nak bagi, ada syarat juga Allah bagi petunjuk, iaitu zawil qurba wal yatama. Zawil qurba dulu, iaitu pada kaum kerabat. Ini bukan koroni. Koroni itu dalam kaedah bagi pangkat, bagi bisnes, bagi balak, bagi apa, itu koroni. Dia nak bagi projek, dia cari apa ni keluarga dia. Itu bukan bersedekah. Yang dimaksud sini dalam kita memberi sedekah, memberi infak, yang pertama pilihan dia, kaum kerabat dulu. Kita ada adik-beradik 5-6 orang, masa kecil duduk sama-sama, ayah tangguh, mak jaga. Bila dah masing-masing dewasa, bawa haluan masing-masing, kita pula datang ke Kuala Lumpur, nasib kita baik, dapat pekerjaan baik, dapat gaji bulanan yang tetap, dapat perbelanjaan yang cukup lah. Tapi macam mana nasib adik-beradik kita yang lain? Ada yang bisnes jadi, ada yang buat kerja separuh jadi, ada yang jadi kemudian jatuh, turun naik, ada yang tak menjadi. Kita kena carilah. Tengok dalam adik-beradik semua okey, cari pula sepupu-sepupu. Kerana dalam tu mesti ada yang tak okey, mesti ada penghidupan dia yang Allah takdirkan tak mencukupi. Itu soal takdir Allah tu adalah hikmah dia. Tapi soal kita pula, takdir, ujian bagi kita pula kena cari, kena survey, tengok mana keluarga kita, mana yang memerlukan, mana yang hidupnya penuh cabaran, kita penuhi keperluan hidup. Itu yang pertama, zawil qurba. Kemudian tu wal yatama, baru peringkat yang kedua, anak yatim. Apatah lagi kalau kerabat kita tu pula anak yatim, anak adik kita. Umpama contoh, adik kita meninggal, duduk dengan mak atau duduk dengan datuk, anak yatim, kerabat kita lagi perlu hal persekolahan kita, maka kita ambil tanggungjawab, terus beri tanggungjawab kita pada dia. Itu lagi lah, kerabat, kemudian yatim. Dan seterusnya wal masakin, selepas anak yatim baru orang miskin. Mana ada keutamaan anak yatim dulu. Tapi ternapilah kalau anak yatim tu kaya.
Ini yang kita katakan yang berhak untuk nak menerima bantuan. Dalam susunan ni yang berhak menerima bantuan yang kita nak infakkan mengikut dia punya ranking. Yang pertama tadi kerabat, yang kedua tadi anak-anak yatim, yang ketiga baru orang miskin. Kita cari orang miskin. Apatah lagi kalau ketiga-tiganya berkumpul sekali. Dia adalah kerabat kita, yatim pula tu, anak yatim. Kemudian duduk dengan datuk pun miskin. Datuk tu ayah kita lah. Itu lagilah cukup besar peranan kita. Nak membantu dia, kalau kita tak bantu, maknanya kurang nilai keimanan kita tu. Bukanlah rosak iman, kurang, kerana walaupun kita orang yang rajin ke masjid, duduk tikar sembahyang, iman pun dah mantap, tapi keluarga, adik-beradik, sepupu, dua pupu, sepapat tak ada kita ambil tahu, tak kita tengok-tengok penghidupan mereka. Itu kira-kira satu kekurangan juga lah. Kemudian seterusnya barulah wabnas sabil, orang yang musafir, dan seterusnya wasailin. Sailin ni pun masalah dia lah, iaitu orang yang meminta-minta, bukan peminta sedekah. Peminta sedekah ni lain, dia tu dah jadi career dia, dah jadi pekerjaan dia pula. Duduk di depan bank, duduk di depan restoran, masuk ke restoran, duduk di depan, biasa depan bank lah. Kadang-kadang nak pergi bank pun masalah sungguh. Di depan bank tu dah penuh dengan peminta sedekah, dengan orang berniaga, macam-macam perniagaan. Tambahan sekarang pula nak pergi kena beratur. Dah jadi masalah. Nak beratur lagi, kiri kanan ni orang berniaga lagi. Saya dapati setiap bank macam tu. Kalau di sana, kalau berurusan dengan yang biasa saya pergi, Maybank, pergi ke BSN, pergi ke public bank, memang penuh di depan tu, orang berniaga, orang minta sedekah. Di sini wasailin, yang kita nak bantu adalah orang yang meminta, bukan orang yang meminta-minta. Minta sedekah tadi, minta sedekah tu pun kalau kita nak bagi pun tak ada masalah, boleh juga bagi, tapi dia bukanlah dalam kategori yang disebut oleh Allah sendiri. Wasailin ni macam mana? Contoh, satu orang dia bekerja, soal makan minum okey, beres. Soal pakai anak-anak dia beres, tak ada apa. Tak pernah anak dia kelaparan, tak pernah anak dia pakai atau isteri dia pakai compan-camping. Setiap tahun kalau hari raya bertukar baju. Makan pun kadang-kadang bawa juga makan keluar malam-malam. Tetapi dia ada masalah bila anak itu belajar, pandai pula anak dia. Bila anak dia habis belajar, dapat tawaran belajar keluar negara. Ini yang jadi masalah dia. Nak belajar keluar negara dengan duit yang banyak terpaksa keluar. Soal makan minum beres, payah. Tapi bila datang sesekali macam tu, itu yang dia pun buat muka tebal, terpaksalah pergi jumpa sesiapa yang dirasa boleh memberikan bantuan. Saya nak minta tolong lah sikit, nak buat pinjaman. Anak nak masuk universiti, anak dapat tawaran pula belajar ke Amerika. Duit tambang kapal terbang ni pun tak lepas. Kerana kadang-kadang tu orang yang belajar luar negara, dia dapat bantuan dulu. Dia dapat bantuan, apa-apa bantuan lah. Tetapi untuk permulaan itu maknanya kena duit sendiri dulu. Permulaan yang nak bayar permulaan apa semua tu kena duit sendiri dulu. Bantuan tu kemudian baru dapat. Bantuan Baitul Mal ke, bantuan biasiswa ke, lazimnya begitulah. Jadi dah jadi satu masalah besar. Maka orang macam ni yang perlu kita bantu, kerana yang dia nak capai itu, yang dia nak cari itu kebaikan untuk anak dia. Sedangkan dia terhalang oleh kemampuan dia tak mampu dari sudut kewangan tu, datang berjumpa kita. Sedangkan kita ada simpanan yang banyak, sedangkan kita banyak, duit kita banyak. Kalau kita bantu dia pun tak kurang. Ini wajib dibantu. Kalau tak ada kita bantu, kita rasa berat nak bantu, ataupun kita tak mau bantu, dulu dia ni nyombongnya. Contoh, kita nak balas dendam yang lama, ataupun dulu adalah silap dia dengan kita, maka kita mengatakan carilah tempat lain, kita tak mau bantu. Maka kuranglah nilai iman kita tu. Dan seterusnya wafir riqab, orang yang nak membebaskan diri daripada perhambaan. Ini kita
Kita skip je lah, sebab zaman sekarang tak ada perhambaan lagi. Wa aqamas solah, dan barulah dinilai kepada apa tu semayang kita tadi. Wa aqamas solata wa ataz zakat, ataupun dalam maksud yang lain, yang nak kita beri bantuan itu kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang musafir, dan kepada orang yang minta-minta. Kita nak bagi nilai apa? Dia ni semayang ke tak semayang? Kalau jenis tak semayang, maknanya dia dengan Allah pun dia longgar, tiba-tiba nak datang dengan kita, itu terpulang lah pada kita. Kita nilai-nilai lah, nak bagi ke tak bagi. Tapi kalau seorang tu kita tahu dia datang, dia minta, dia susah, dan dia tu orang soleh, lagilah bergandanya kewajipan kita tu, kena tolong dia. Hari-hari kita masjid nampak muka dia, memang di kaki masjid. Satu hari dia pun tepuk bahu kita, menyatakan masalah dia. Selalunya dari sudut keuangan lah. Maka ketika itu kita mampu nak bantu dia, bantulah keuangan dia, bagi dia hutang, bagi dia pinjam. Kemudian dalam bab hutang ni pun ada keistimewaan pula orang bagi hutang ni. Orang bagi hutang ni kalau ikut daripada apa yang Allah perintah, kena buat tulis. Kena tulis. Kalau kita tak mau tulis pun tak apalah, kita main percaya. Bila dia kata dia nak hutang, dia pun berhutang, dia kata cukup bulan dia nak bayar, maka cukup bulan dia tak bayar. Dia tak bayar, bagi tangguh. Jangan paksa, bagi tangguh kat dia. Bila? Bulan depan. Okey, bulan depan begitu. Bagi tangguh tu satu pahala yang besar, yang kita di akhirat esok terkejut. Datang mana pula pahala ni? Rupanya bagi tangguh orang hutang tu pahala. Bulan depan datang lagi. Datang lagi dia kata tak ada lagi, tak mampu nak bayar. Kita bagi tangguh. Bagi tangguh tu atas hati kita lah, tapi zahirnya tekan-tekanlah sikit, supaya dia tidaklah memungkiri janji dia pula. Tak patut macam ni. Saya dah 2-3 kali datang cakap dengan dia, takkanlah buat macam ni. Tapi hati kita dah menghalalkan. Kita bukan menghalal, kita bagi tempoh kat dia. Okey, penutupnya kita pun buat macam garuk-garuk kepala. Okeylah, saya bagilah tempoh lagi, bulan depan. Gitulah. Berlaku. Tapi hati kecil kita dah awal-awal, kalau dia tak boleh bayar, aku bagi tempoh. Kerana bagi tempoh tu satu pahala yang besar pahalanya. Kalau kita buka dalam kitab tentang hutang ni, bagi hutang. Kemudian apabila dia dah mati, adalah sebut kan, kalau asyik mati ada berhutang dengan tuan-tuan, maka datanglah kepada kami keluarga ni untuk menuntut kita boleh selesaikan. Sebenarnya kalau kita tuntut pun tak sampai ke mana. Kata dia hutang 1 juta pun, kita tuntut dapat 1 juta, belanja habis ke? Jadi apa yang baik di sini, hutang tu kita halalkan, baru halalkan. Jangan masa dia hidup kita halalkan, rugilah. Bila halal tu habis itu. Tapi bagi tempoh. Setiap bagi tempoh tu ada pahalanya. Penghujungnya dia pun mati. Mati baru kita halalkan, lagi besar pahalanya. Pahalanya yang disebutlah hadis, sampai kita besok di akhirat pun terkejut. Ini datang mana pahala banyak semua. Sedangkan aku beramal dekat dunia ni sempoi-sempoi dia, sikit-sikit lebih kurang, tapi banyak pahala rupa kita tak sedar. Banyak pahala-pahala di satu sudut yang kita sendiri tak sedar. Baik, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Kenapa disebut zakat? Tadi dah atas tu wa'atal mal, dah kita sebut sedekah. Zakat yang wajib, sedekah itu yang sunat. Yang sunat ni orang tengok hati, ada orang nak buat, ada orang tak nak buat. Jadi ada mungkin barangkali ada orang tak pernah buat sedekah ni. Jadi datangnya hujung tu zakat. Mana sedekah yang wajib. Kalau ada jenis orang yang tak pernah bersedekah, ujungnya tu ujung tahun zakat fitrah. Zakat apa dia kena juga bayar. Dia kena sebagai orang mukmin kena juga keluarkan harta dia. Itu hikmahnya. Maka bersedekah ada satu cerita, satu individu orang nama dia Ma'an bin Zaid. Dia ni hidup di zaman penghujung zaman kerajaan Umayyah dan di awal kerajaan Abbasiyah. Dia ni terlalu kaya sungguh. Nilai kaya dia daripada apa? Daripada ternakan yang banyak dan kebun yang luas dan banyak. Memang kaya sungguh. Tapi tiap-tiap tahun dia tak zakat. Dia tak zakat. Dia ni orang warak, orang hebat. Kenapa dia tak zakat?
Sebab zakat dalam syarat dia kena ada tempoh, kena ada nisab, kena ada itu ini, dan dia tidak memenuhi. Kata kalau contoh simpanan kita setahun tu kena ada, kalau sekarang ni tak salah saya, dalam 20,000. Sampai satu tahun ada 20,000 baru kita keluarkan zakat. Tapi orang kaya ni, walaupun dia kaya, sampai cukup tahun, apa yang ada pada dia tak sampai 20,000. Sebab apa? Sebab dia rajin bersedekah. Hari-hari dia bersedekah. Pantang jumpa orang miskin, pantang jumpa orang melarat, pantang jumpa. Kadang tak jumpa pun dia nak bagi, dia nak sedekah. Dia nak sedekah sana, sedekah sini. Hingga ke sedekah dia tu menyebabkan simpanan dia, duit dia tak mencapai kepada tahap untuk dikeluarkan zakat. Maka dia pun tak zakat. Mana hebatnya dia bersedekah walaupun dia orang kaya. Habis itu, wal mufu bi ahdi idza ahadu. Dan kita ringkaslah dah apa tu? Dan orang-orang yang sentiasa menunaikan janjinya apabila dia berjanji. Jangan suka berjanji kalau tidak ditepati. Lagu siapa? Saloma. Janji tak boleh. Bila kita ni dah berjanji, kena ditepati. Apatah lagi kalau kita berjanji dengan nama Allah. Kita letakkan nama Allah. Boleh ke encik nak saya minta tolong? Boleh demi Allah, nanti cukup bulan saya bagi. Demi Allah, nanti cukup bulan jumpa saya bagi. Dah berjanji dengan nama Allah, maka cukup bulan wajib dia bagi apa yang dia janji. Janji ni walaupun begitu-begitu je, janji dengan anak-anak. Kalau dapat periksa, dapat nombor 1, ayah belikan basikal, contoh. Sampai masanya lupa tak beli basikal untuk anak. Jangan. Itu akan merosakkan nilai keimanan kita, nilai kita sebagai orang mukmin. Berjanji apabila menunaikan janji apabila janji, wasabirin, dan bersabar apabila dalam kesusahan, dan wal ba'sa dalam kesusahan, wad darra, dan dalam kesusahan jugalah. Kesusahan yang pertama ba'sa macam susah, duit tak cukup, makan tak cukup. Susah yang kedua ni umpama kita sekarang di dalam pandemik, dalam keadaan wabak, menyusahkan. Kalau peringkat yang masa kemuncak tu tak boleh keluar rumah, duduk dalam rumah 24 jam. Allah tak tahu nak buat apa. Asyik-asyik ke dapur, buka peti air, asyik-asyik ke dapur, buka peti air. Sudah tak tahu apa dah. Rumah tu dah berapa kali tawaf dah, sebab tak boleh keluar rumah. Itu kuzah. Ataupun dalam peperangan, wahin al-ba'sa, dalam peperangan. Maka orang macam ni sentiasa dia setting sabar dalam dada dia. Apa-apa juga yang berlaku, alhamdulillah, walaupun buruk ada hikmahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah telah menjanjikan kepada kita manusia, apa-apa saja yang Allah bagi semua baik. Allah tak pernah bagi manusia ni yang buruk. Kita ahli sunnah wal jemaah, bukannya Mu'tazilah. Mu'tazilah Allah bagi baik, Allah bagi buruk. Tak, Allah bagi yang baik saja. Apa-apa yang kita dapat semua baik. Kita kaya baik, kita miskin baik. Siapa yang kata baik tak baik, nafsu kita. Bila kata kaya tu, bagus. Bila kata miskin tu, alamak, tak bagus. Bila kata pandai tu bagus. Bila kata tak pandai tu, tak mau. Kata bodoh, tak pandai tu tak bagus. Bila kata sehat tu bagus. Bila kata tak sehat tu tak bagus. Tidak. Kedua-duanya bagus. Masing-masing itu ada hikmah. Cuma kita saja yang tak dapat menyelami hikmah itu. Kadang-kadang kaya pun ada hikmah itu. Apa hikmahnya? Ada hikmahnya di sana. Maka dalam apa keadaan pun yang baik kita syukur, dan yang kita rasa nafsu kita tak baik, kita sabar. Itu pentingnya sabar, tingginya nilai sabar. Maka apa Allah tutup? Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Abu Bakar As-Siddiq dapat gelaran As-Siddiq itu kerana lurusnya dia, benarnya dia dengan Rasulullah. Dialah dalam kategori aku, dia orang lelaki yang pertama masuk memeluk Islam, beriman dengan Rasulullah. Dan dia orang yang pertama-tama beriman dengan Rasulullah, tak ada tanya-tanya. Tak ada nak betul kamu ni Muhammad, apa ni betul, tak ada. Sedangkan yang lain-lain pun bila dia ajak pada Islam, ada juga berfikir dulu, nanti okeylah, saya beriman lah, gitu. Maknanya dia ada ambil time berfikir dulu, masuk ke Islam ke tak Islam. Tapi beza dengan Abu Bakar, kerana sebab itu dia dapat Siddiq. Selain daripada kerana peristiwa Isra' Mi'raj itu, bila
bila datang balik Rasulullah, bila diceritakan, masing-masing pun semua berfikir, iya ke tak iya ke, iya ke tak iya ke, iya Nabi ya, mesti iya. Ada yang kata tak iya, ada yang murtad. Tapi tidak Abu Bakar. Bila orang tanya, bila ditanya siapa yang cakap, masa Nabi istihadah, Abu Bakar tak ada. Tapi ada orang sampaikan, sahabat kamu kata gini-gini, siapa yang cakap? Muhammad. Kalau Muhammad aku percaya, walaupun benda tu pelik. Dan kata Allah lagi, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat bintang takwa, akan dianugerahkan takwa dan akan dikategorikan sebagai orang yang takwa. Orang yang takwa ni confirm 100% di akhirat kita menang. Confirm 100% di akhirat masa depan dia cerah. Confirm 100% di akhirat dia akan dimasukkan ke syurga. Itu orang muttaqun, orang yang bertakwa. Ada macam-macam lah cara nak dapat takwa. Macam diwajibkan puasa, ujungnya mudah-mudahan kamu bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah. Dan jadi di sini juga salah satu jalan untuk kita nak mendapat disematkan oleh Allah SWT, malaikat datang sematkan kita bintang takwa. Itu andaian saya lah. Mana kita diberi takwa, iaitu dengan cara mantapkan, ulama dia mantapkan iman kita, sentiasa terbuka hati untuk nak bersedekah kepada siapa? Kepada yang Allah sebut tadi, kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang musafir, orang yang meminta. Orang yang meminta ni, yang kita tambah perkataan yang meminta ni tak sedekah. Yang minta bantuan. Dan orang yang nak membebaskan dirinya dari perhambaan, ni tak adalah. Dan barulah dia mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, memenuhi janjinya apabila dia berjanji, dan sentiasa setting dalam diri dia sabar. Apa juga suasana, kena letak sabar. Bawa kereta, jam, sabar. Maka orang macam inilah orang yang telah membenarkan kata-kata Allah, janji Allah, dan dialah orang yang takwa. Jadi sebagai penutup, insya-Allah apa yang disampaikan akan boleh setkan diri kita balik, terutama kepada saya yang bercakap lah. Kita set diri kita balik, ambil peluang pada era pandemik ini, kerana duduk di rumah kita buatlah kebaikan yang lebih banyak. Dan dalam keadaan pandemik ini banyak orang yang memerlukan. Ada dulu dia kaya, sebulan 6,000, 7,000 pendapatannya, tapi sekarang ni sebulan 6 tak ada. Dengan sebab itu saya dengar laporan daripada pusat zakat, kalau tahun-tahun yang selepas ni dia bagi bantuan edaran untuk jumlah juta, tapi untuk kali ini jumlah juta-juta. Tambah pula lagi. Kenapa? Kerana ramainya asnaf baru yang muncul. Yang dulu, yang dia kaya raya, dia pun keluar zakat, tapi kali ini dia pula menerima zakat. Jadi ruang untuk kita nak infak, ruang untuk kita nak derma tu sangat luas. Untuk zaman musibah yang datang ni sangat luas. Ramai yang memerlukan. Apatah lagi baru-baru ni berlaku banjir di sana, di Kelang, di Shah Alam, di Ulangan, dan banyak tempat lagi lah, Pantai Timur. Ruang untuk kita nak mengeluarkan infak, nak mencari pahala ekstra, nak mencari pahala lebih untuk akhirat, ini terbuka luas. Jadi mari sama-sama kita top up balik iman kita, kita top up balik keimanan kita. Mudah-mudahan habis nyawa kita ni dalam keadaan kita benar-benar beriman kepada Allah SWT, dalam keadaan kita benar-benar diiktiraf oleh Allah SWT sebagai orang yang muttaqun, orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.